Bertemu semula. Baiklah, lebih daripada 600,000 isi rumah dari golongan berpendapatan pertengahan M40 telah tergelincir ke dalam kategori golongan berpendapatan rendah B40 kerana krisis COVID-19 yang memberikan tamparan hebat terhadap tahap pendapatan rakyat Malaysia. Seperti dilaporkan pada Jumaat, Sekretariat Majlis Tindakan Ekonomi AEC, seperti yang dilaporkan Jabatan Perangkaan untuk tahun 2019 memaklumkan sekurang-kurangnya 8% isi rumah memperlihatkan penurunan pendapatan di ambang pendapatan maksimum B40 iaitu RM4,850 sebulan. Penurunan tahap pendapatan yang ketara ini menimbulkan kebimbangan mengenai peningkatan ketidaksamarataan dan kesan terhadap kedudukan sosioekonomi rakyat Malaysia. Dan untuk kita memahami dengan lebih lanjut situasi ini, kita akan bersama dengan pensyarah kanan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam, Syah. Baik, Prof. Penurunan pendapatan yang dibimbangi menjejaskan kualiti kehidupan dan kelangsungan hidup kumpulan M40 ini, Prof. Jadi apa strategi utama yang wajar dirancang dan mungkin diimplementasikan bagi membantu golongan M40 meneruskan seterusnya menyelamatkan mereka, Prof? Ya, strategi yang harus dirancang ataupun diimplementasi mestilah untuk menangani ataupun menyelesaikan masalah ataupun punca masalah. Apakah masalah apabila berlaku pengurangan pendapatan? Di sini saya melihat masalah yang dihadapi oleh M40 ialah kemampuan mereka untuk menampung kos seharian belanja isi rumah di bawah untuk M40. Apabila berlaku penurunan pendapatan, kalau kita lihat purata pembelanjaan isi rumah di Selangor ataupun di Kuala Lumpur sebenarnya agak tinggi, lebih kurang 5,000, 6,000, dan golongan M40 yang berada di bandar terutama di Kuala Lumpur dan di Selangor ini sebenarnya mereka memerlukan pendapatan yang tinggi untuk menampung kos tarikh hidup yang tinggi. Apabila berlaku penurunan pendapatan, ini bermakna mereka mungkin tidak mampu menampung perbelanjaan mereka di bandar dan tidak berlaku lebihan pendapatan, malahan akan menyebabkan mereka terpaksa menambah hutang kerana untuk menampung kos sara hidup ini. Disebabkan itu, strategi yang saya lihat yang perlu ada ialah pertama melihat adakah ini masalah yang dihadapi mereka, iaitu pendapatan mereka apabila telah turun tidak mampu menampung perbelanjaan. Disebabkan itu, strateginya ialah bagaimana memastikan kalau pendapatan turun tapi perbelanjaan mereka turun dan masih lagi ada lebihan pendapatan, jadi tidak ada masalah. Yang masalahnya apabila pendapatan turun, kos sara hidup masih kekal tinggi, dan inilah strategi yang harus diperkenalkan, memastikan bahawa bagaimana pendapatan yang kurang itu boleh menampung kos ataupun sebenarnya kita perlu memikirkan meningkatkan kembali pendapatan ataupun mengurangkan kos sara hidup yang mereka hadapi. Baik, Prof, itu Prof yang apa yang Prof nyatakan itu sama dengan soalan saya yang kedua ini, Prof. Kebimbangan ini nyata terus membelenggu golongan ini tak kala kes COVID-19 harian masih dalam kadar 4 angka dan pastinya pelanjutan PKP akan terus menghimpit golongan ini, Prof. Jadi bagaimana Prof melihat keperluan kerajaan untuk memperluaskan pakej bantuan kepada mereka, Prof? Ya, kalau kita lihat Pemekasa Plus, memang ramai golongan M40 mengeluh kerana ianya sebenarnya Pemekasa Plus ini bertujuan jangka masa pendek hanya untuk golongan rentan yang benar-benar terjejas. Walaupun Menteri Kewangan dia cakap ada juga bantuan-bantuan untuk M40 dalam inisiatif tersebut, tetapi tidak cukup. Dan kalau kita lihat apa yang M40 mahukan, pertama mungkin moratorium yang lebih panjang untuk komitmen hutang bulanan mereka, tetapi ada beberapa lagi bantuan yang boleh diberi kepada M40 dan tidak semestinya melibatkan suntikan tunai daripada kerajaan. Pertama, kalau kita menyebut tentang golongan M40 ni, mereka bukan sahaja kena bayar pinjaman hutang bank bulanan, mereka kena bayar bil kena bayar sewa kereta ataupun sewa rumah ataupun utility macam pelan data internet, elektrik dan sebagainya, mungkin cukai pintu dan pelbagai lagi belanja kos bulanan. Dan moratorium boleh diberi ataupun diskaun untuk bil utility, pelan internet ataupun penangguhan cukai pintu ataupun pelbagai lagi penangguhan moratorium yang diberikan oleh agensi-agensi tertentu seperti pihak berkuasa tempatan, syarikat utility dan sebagainya. Dan jika ini dapat dilakukan, maka komitmen bulanan untuk M40 dapat dikurangkan dan bila berlaku penurunan pendapatan,
masih lagi ada lebihan pendapatan dan ia tidak perlu semestinya melibatkan bantuan tunai secara langsung daripada kerajaan. Okey Prof, kita bercakap mengenai aspek kualiti hidup. Pastinya ya golongan ini akan berbelanja secara kurang jika dibandingkan dengan sebelum ini. Tapi jika difikirkan soal kesejahteraan dan kelangsungan hidup yang paling utama dalam menepani keadaan ketika ini Prof. Jadi bagaimana Prof melihat inisiatif yang wajar diambil atau pendekatan golongan ini sendiri agar kelangsungan kehidupan boleh dijalankan seperti biasa Prof? Ya, seperti kita lihat daripada laporan yang dibuat oleh pelbagai institusi yang melihat dari segi kualiti hidup, kita lihat bukan saja M40 terutamanya B40 pun mengalami krisis kualiti hidup yang meruncing. Kita lihat anak-anak, kanak-kanak tidak mendapat nutrisi yang secukupnya dan kita tidak mahu ianya akan merebak sehingga ke M40 dan seterusnya. Dan disebabkan itu, bila kita bercakap tentang kualiti hidup, kita perlu pastikan bahawa golongan ini dapat akses kepada pendidikan, kesihatan, makanan, orang kata tempat tinggal dan transportasi yang secukupnya. Dan kalau mereka kurang pendapatan, mereka mungkin tidak dapat orang kata mendapat apa yang sepatutnya mereka dapat kerana mereka terpaksa berjimat dalam berbelanja. Oleh itu, kalau kita lihat apakah inisiatif yang wajar diambil untuk menangani kemungkinan mereka tidak mampu mendapat minimum aspek kualiti hidup yang sempurna, maka bantuan seperti akses kepada makanan, transportation ataupun perumahan dan sebagainya harus diberi kepada golongan M40. Tetapi seperti yang saya sebut, tidak semestinya melibatkan tunai. Kita menyebut tentang satu inisiatif seperti netting atau pemukasah iaitu voucher. Kalau dulu golongan pelajar dia tak dapat nak beli buku, maka kerajaan beri voucher buku dan mereka boleh gunakan voucher untuk beli buku. Jadi pemberian voucher macam kita guna point system, reward system ataupun voucher untuk mereka mendapatkan rebate terhadap utility, rebate terhadap sewa rumah, rebate terhadap makanan beli dekat pasaraya boleh diberikan kepada mereka. Jadi tak perlu bagi duit, bagi voucher. Dan syarikat utility, restoran makanan yang menerima semua voucher ni, mereka guna voucher ni simpan dan apabila mereka nak bayar cukai kepada kerajaan kemudian, kalau patut kena bayar cukai syarikat 1 juta tapi sebab dah ada voucher ni, dia orang boleh buat rebate, jadi dia orang perlu bayar mungkin 500,000 saja. Dalam aspek ini, transaksi perniagaan, urus niaga, pertukaran barangan dan perkhidmatan masih lagi berlaku antara rakyat dengan peniaga dan itulah yang paling penting supaya kita nak pastikan kualiti hidup golongan ini tidak terjejas dan kerajaan tidak perlu meminjam untuk menyalurkan bantuan tunai tetapi menggunakan konsep voucher ni lah. Prof, dan ini mungkin soalan terakhir dari saya Prof. Mungkin ketika ini ada syarikat yang alami tekanan hebat sehingga terpaksa memberhentikan pekerja yang rata-rata mungkin daripada golongan M40 ni Prof. Dan ada syarikat pula yang masih memerlukan pekerja untuk meneruskan kelangsungan operasi namun tawaran yang diberikan mungkin lebih rendahlah berbanding pekerjaan di syarikat yang sebelum ini. Jadi bagaimana Prof melihat kepentingan dan strategi menghubungkan dua perkara ini untuk mewujudkan win-win situation kepada pekerja dan juga majikan? Prof. Ya, kita tahu kerajaan mempunyai satu unit laksana di bawah Kementerian Kewangan yang sentiasa memantau situasi yang berlaku di bawah dengan bantuan juga daripada Persatuan Majikan, Dewan Perniagaan dan sebagainya. Jadi maklumat data semua dah ada. Kita perlu padankan dan inisiatif yang tak cukup sebagai contoh gaji kepada pekerja, maknanya ada syarikat nak bekerja tapi tak mampu nak bayar, program subsidi upah kita boleh sambung daripada Permakasan Plus daripada 1 bulan kepada lebih panjang lagi. Ataupun kita boleh guna juga inisiatif dalam Belanjawan 21 sebagai contoh My Step, ada itu inisiatif untuk mengambil pekerja kontrak 500 juta diperuntukkan di situ, kita boleh gunakan juga kat situ untuk memenuhi keperluan majikan-majikan ini. Dan pendek kata inisiatif itu telah ada, peruntukan telah ada. Yang penting hanya memadankan data-data daripada syarikat-syarikat yang terpaksa buang pekerja dan syarikat yang memerlukan pekerja dan dipadankan dengan inisiatif yang telah ada dalam belanjawan dan juga pakej rancangan sebelum ini. Baiklah, terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Ahmad Razman bin Abdul Latif atas perkongsian tersebut. Terima kasih sekali lagi Prof dari kami di Astrawani dan Buletin Awani akan berhenti rehat seketika, bertemu semula selepas ini.